Senarai agihan kumpulan sasaran Rumah Mesra Sabah Maju Jaya Daerah Membakut diserahkan kepada pejabat daerah berkenaan. Perkembangan lanjut dari Sabah langsung bersama Suaran Shah. Silakan Suaran. Ya Zahira, senarai agihan kumpulan sasaran Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ di daerah Membakut telah diserahkan kepada pejabat daerah berkenaan. Adun Membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ia bagi meneliti senarai agar penerima terdiri daripada golongan yang benar-benar layak dibantu. Datuk Arifin berkata peningkatan pembinaan 40 buah rumah mesra SMJ bagi setiap kawasan DUN bermula tahun depan amat dinanti-nantikan golongan yang benar-benar memerlukan kediaman. Ia sejajar matlamat Hala 7 SMJ ke arah menyejahterakan rakyat. Tahun sebelumnya 20 buah rumah. Tahun hadapan Yang Amat Berhormat sudah mengumumkan 40 buah rumah dan kita akan usahakan agar yang benar-benar memerlukan kita akan berikan rumah SMJ ini. Ada beberapa buah lagi rumah dan semua sudah siap untuk di Membakut ini. Yang sangat penting kita membawa ke rumah yang akan meraihkan Christmas. Sementara itu, mereka yang ditemui berasa gembira kerana kediaman baharu yang dinantikan umpama hadiah terbesar sempena sambutan Hari Natal dan Tahun Baharu 2025. Terima kasih sama Datuk Jirais pasal kena bikin ini rumah. Saya pun bersyukurlah. Jadi semua saya berterima kasih. Saya berterima kasih juga Datuk Arifin. Dulu belum kena bikin, inilah rumah saya. Yang pertama ini. Ini mau 40 tahun sudah. Senang hati lah. Asal selama ini pun tinggal sama orang tua kan kami. Satu rumah itu 5 keluarga lah. Jadi tidak selesai lah. Dapat ini rumah, syukurlah. Terima kasih sama YB, sama UPPM, semua yang terlibat lah. Terima kasih semuanya. Sementara itu, Datuk Arifin memaklumkan lebih 15 ketua isi rumah memiliki kediaman baru di bawah inisiatif Program Rumah Ihsan Membakut (DREAM) sejak dilaksana 3 tahun lalu. Program inisiatif Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Membakut itu bagi membantu KIR terutama mereka yang kehilangan rumah akibat bencana kebakaran. Inisiatif RIM ini sekaligus bagi membolehkan anak-anak yang terjejas mengulang kaji pelajaran di rumah dengan lebih selesa. Yang mana kita sediakan peruntukan daripada ADUN, peruntukan DUN dan kita akan buat dalam kadar lebih kurang 40,000. Dan RIM ini misalnya baru-baru ini di Kampung Baitam ini ada kebakaran yang melibatkan beberapa buah rumah. Sebahagian ada membuat sendiri, kita bantu dengan menampung sedikit dana 15,000 setiap rumah. Tetapi yang belum membuat kita sediakan rumah RIM. Datuk Arifin ditemui pemberita selepas program penyerahan sumbangan Ihsan RIM di sekitar Membakut. Sementara itu mereka yang ditemui menzahirkan rasa terima kasih atas keprihatinan wakil rakyat. Jadi kami menunggu yang bulan 11 tahun lalu. Ini ada 4 orang anak beranak. Suami sudah tiada. Tinggal anak-anak lah. Kami minta tambahan sama Datuk. Kami bersyukur betul. Pasal Datuk pun boleh tolong kami. Buat kaki lima dapur. Siling pun belum ada. Kasih siaplah. Yang mana YB bantu dengan kami, itu kami untuk bikin balik, mana yang belum siap lah. Semua okey. Lagipun dia punya, kalau tengok dia punya kualiti pun okey juga lah. Kebakaran rumah tahun lepas. Jadi ini ihsan YB lah dia bagi dengan kami. Alhamdulillah YB bagi. Peruntukan tu untuk kami bina rumah lah. Selama setahun kami menunggu. Alhamdulillah kami dapat berita ni awal bulan tu. Kami gembira betul lah. Suami kerja kontrak. Dia buruh kasar je lah. RIM dilengkapi dengan 2 buah bilik serta kemudahan asas elektrik dan air.
382 pelajar yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM disantuni dalam program aspirasi SPM dan STPM DUN Bingkor 2024. Program berkenaan dirasmikan Adun Bingkor Datuk Robert Tawik di Sekolah Menengah Kebangsaan Bingkor, Keningau. Ketika ditemui RTM, Datuk Robert berkata program bertujuan membimbing dan memberi suntikan semangat kepada pelajar agar bersedia dari segi mental dan fizikal untuk menduduki peperiksaan akan datang. Harapan saya supaya semua pelajar menghadapi peperiksaan pada tahun ini yang dianggarkan lebih kurang 300 lebih pelajar supaya dapat menghadapi peperiksaan tersebut dengan tenang dan dapat mencapai peperiksaan yang cemerlang untuk semua pelajar-pelajar di SPM Bingkor ini. Datuk Robert turut menasihati pelajar agar mengekalkan disiplin tinggi dan sentiasa berusaha dalam apa juga aspek kehidupan kerana masa depan yang gemilang tidak bergantung kepada keputusan akademik semata-mata. Dalam masa sama, kerajaan sentiasa komited menyediakan pelbagai bantuan pendidikan agar tidak ada anak-anak yang tercicir daripada menikmati peluang pendidikan sewajarnya. Antaranya termasuklah bantuan seperti bantuan ihsan komputer baik, bantuan khas tunai peperiksaan bakti, bantuan ihsan tabungan pendidikan negeri Sabah Bistari serta bantuan aktiviti guru dan ibu bapa Sabah PIBG. Projek naik taraf Taman Rekreasi Pantai Tanjung Aru yang siap 19 November lepas kini menjadi mercu tanda dan tarikan baharu Bandaraya Kota Kinabalu. Naik taraf itu sekaligus memastikan Kota Kinabalu terus berkembang sebagai sebuah bandaraya indah, hijau dan mesra alam. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samitah berkata, projek tersebut dibiayai Jabatan Lanskap Negara bernilai lebih RM475,485. Naik taraf Taman Rekreasi berkenaan telah melalui transformasi signifikan dengan beberapa elemen baharu, antaranya plaza perhimpunan, laluan pejalan kaki, lanskap menarik dan kawasan permainan kanak-kanak. Selain tempat rekreasi, ia juga menjadi mercu tanda kepada usaha pemeliharaan alam sekitar dan penyediaan kemudahan inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Dia berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyerahan CPC projek naik taraf lanskap Taman Rekreasi Pantai Tanjung Aru dan penyerahan anak pokok kelapa. Dalam majlis ini, DBKK menerima sumbangan 5,000 pokok kelapa jenis Melayan Red dan Yellow Dwarf daripada Malaysian Kuwait Investment. Daripada jumlah itu, 3,000 pokok akan ditanam di sekitar Kota Kinabalu melibatkan taman awam, kawasan lapang dan kawasan perumahan. Manakala selebihnya akan diagihkan kepada institusi pendidikan seperti sekolah dan institusi pengajian tinggi, komuniti, pertubuhan bukan kerajaan NGO, hotel, jabatan kerajaan dan agensi terpilih untuk ditanam di kawasan masing-masing. Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS meraihkan 57 kanak-kanak dari kawasan luar bandar sempena majlis High Tea Christmas. Mereka terdiri 35 kanak-kanak dari Rumah Kanak-kanak Don Bosco, 12 murid Tadika Tunas Pelita Don Bosco serta 10 kanak-kanak dari Dun Karanaan dan Paginatan. Yang di-Pertua Mutiara GRS Datin Seri Panglima Dato' Julius Salak berkata, ini merupakan tahun kedua mereka menyantuni kanak-kanak sempena perayaan Hari Natal selepas kali pertama diadakan di Rumah Mutiara GRS Kota Kinabalu tahun lepas. Majlis penuh ceria ini turut menyajikan pelbagai aktiviti menarik dan hadiah buat kanak-kanak yang menggambarkan semangat muhibah dan kegembiraan sempena perayaan berkenaan. Ribuan terima kasih kepada Mutiara GRS dan kepada Datuk Seri Panglima Datuk Joakim Gonsalam atas sumbangan kepada Tadika Tunas Pelita, dan dalam kesempatan ini kami semua ingin mengucapkan terima kasih dan selamat Hari Christmas untuk semua yang datang pada hari ini. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah menjemput kami dan mengadakan Hari Christmas bersama Rumah Kanak-kanak Don Bosco dan juga seluruh kanak-kanak yang hadir pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kamu semua, Mutiara GRS.
Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.